Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Saya Muhammad Firdaus bin Abdul Aziz 150943 dan juga Muhammad Izzat bin Muhammad Nazri 153245 akan membentangkan sebuah tajuk sejauh manakah kias diguna dalam hukum hakam semasa. Pengenalan bagi kias. Kias adalah satu daripada 4 sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Dalam hal ini, kias menempati posisi keempat, iaitu setelah Al-Quran, hadis dan ijma'. Kias adalah sebagai dasar hukum Islam selain daripada Al-Quran, hadis dan ijma', dan memiliki keistimewaan iaitu ianya tidak dipatasi oleh ruang dan juga waktu. Kias pada makna bahasa adalah ukuran, persamaan, perbandingan kadar, persamaan dan ukuran di antara suatu tempat dengan tempat yang lain. Bagi kias dari segi istilah pula adalah bermaksud menzahirkan persamaan sesuatu perkara yang tidak ada nas tentang hukumnya, kerana kedua-duanya mempunyai persamaan pada ilah atau sebab pada hukum. Rukun-rukun bagi kias, yang pertama ialah asal, iaitu sumber hukum asal yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis atau ijma'. Asal juga ialah tempat keluarnya hukum dengan dalil yang qat'i, iaitu contohnya arak sabit hukumnya berdasarkan dengan Al-Quran. Yang kedua ialah hukum asal, iaitu hukum asal yang telah ditetapkan atau dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis dan ijma'. Hukum asal juga ialah hukum syarak yang terbit melalui dalil yang hendak dikias. Sebagai contoh, hukum haramnya arak. Yang ketiga ialah caban atau furu', iaitu masalah di mana hukumnya tidak dinyatakan di dalam Al-Quran, hadis dan ijma'. Sebagai contoh, dadah. Yang keempat, ilah, iaitu sifat yang berupa sebab yang menyebabkan lahirnya hukum asal yang sama dengan hukum furu' atau baru. Sebagai contoh, sifat mabuk pada arak dan dadah atau whisky. Syarat-syarat bagi kias. Yang pertama ialah asal. Syarat-syarat asal adalah ianya masih ada dan juga berlaku. Jika ianya tiada, hukum tersebut adalah dimaksuh, maka ianya tidak boleh ada pemindahan hukum. Kias tidak boleh bercanggah dengan dalil yang lebih kuat daripadanya. Jika ianya bercanggah, kias tersebut tertolak. Sebagai contoh, kias yang menyatakan sahnya seorang wanita mengahwinkan dirinya tanpa wali. Ini adalah kias batal kerana ianya bercanggah dengan nas tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali. Syarat kias yang kedua ialah hukum asal. Hukum asal itu dapat dipindahkan kepada furu', iaitu mestilah dengan memenuhi beberapa syarat yang berikut. Yang pertama adalah hukum asal itu merupakan hukum syarak berbentuk amaliyah yang telah sabit atau ditetapkan oleh nas. Hukum asal hendaklah hukum yang mana ilahnya dapat difahami oleh akal. Hukum asal juga bukan sesuatu hukum yang berlaku khususnya yang telah sabit melalui nas. Antara contoh hukum yang dikatakan berlaku khusus iaitu terdapat dalil yang menunjukkan suatu hukum itu hanya berlaku untuk asal sahaja, seperti kahwin lebih 4 isteri dalam satu masa adalah khusus untuk Nabi sahaja. Hukum asal juga mempunyai ilah yang mungkin terlaksana atau mungkin ada pada furu'. Yang terakhir sekali, hukum asal tidak boleh dimangsuhkan dan juga tidak dibatalkan. Syarat yang ketiga adalah furu' atau cabang. Untuk membolehkan suatu furu' dipindahkan hukum asalnya kepadanya adalah dengan memenuhi beberapa syarat yang tertentu. Yang pertama ialah pada furu' terdapat ilah yang ada pada asal. Pada furu' juga tidak terdapat nas atau ijma' yang menunjukkan sesuatu hukum yang berlawanan dengan kias. Hukum furu' tidak boleh mendahului
hukum asal dari segi sabitnya. Sebagai contoh, tidak sah kias wuduk terhadap tayamum dari segi wajib niat dengan ilah. Keduanya merupakan suci ataupun ibadat. Hukum yang dipindahkan kepada furuk hendaklah sama dengan hukum asal ataupun sama furuk dengan usul. Syarat yang terakhir sekali adalah ilah atau sebab. Ilah hendaklah memenuhi beberapa syarat yang berikut. Yang pertama adalah ilah hendaklah merupakan suatu keadaan atau sifat zahir, iaitu dapat difahami oleh panca indera kerana ia merupakan tanda hukum. Ilah juga merupakan suatu sifat atau keadaan yang pasti dan tetap dalam semua keadaan dan orang. Ilah itu hendaklah suatu sifat dan keadaan yang sesuai dan munasabah dengan hukum. Ilah itu juga bukan merupakan suatu sifat atau keadaan yang hanya wujud pada asal saja, bahkan ianya harus terdapat padanya selain asal. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Firdaus atas pencerahan yang diberikan sebentar tadi. Kemudian kita lihat pula pada contoh qiyas. Yang mana contoh pertama adalah menjual harta anak yatim, sama ada menjual motor, tanah, rumah dan sebagainya untuk kepentingan diri sendiri. Hukum penjualan harta anak yatim adalah haram, berdosa besar, yang disamakan dengan kesalahan memakan harta anak yatim dengan zalim, yang mana terdapat di dalam Al-Quran. Ini dengan ilah dapat menghabiskan harta tersebut ataupun mengurangkan harta tersebut daripada kadar hak yang diperuntukkan kepada anak yatim tersebut. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, iaitu api neraka. Surah An-Nisa ayat 10. Contoh yang kedua kita lihat adalah rokok elektronik, iaitu vape yang menjadi semakin popular pada masa kini. Hukum rokok elektrik adalah dihukumkan sebagai haram, sama dengan hukum rokok biasa, kerana kedua perkara ini dikiaskan dengan perkara-perkara yang berbahaya atau mudarat, dengan Allah dapat memudaratkan tubuh badan sendiri. Kata Nabi SAW, janganlah memudaratkan diri sendiri dan memberi kemudaratan kepada orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Malik dan Ibnu Majah. Seterusnya kita lihat pula pada kedudukan qiyas di dalam Islam. Islam memiliki beberapa sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam menentukan sesebuah keputusan terhadap sesuatu permasalahan yang berlaku. Jumhur ulama bersepakat bahawa terdapat 4 jenis sumber hukum dalam Islam, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' ulama dan juga qiyas. Memetik kata Imam Asy-Syafi'i, dan apabila tidak ada nasnya, dicari dari permasalahan di atas jalan yang benar dengan ijtihad, dan ijtihad itu adalah qiyas. Maka qiyas diletakkan pada tingkatan yang terakhir kerana qiyas merupakan ijtihad yang didasarkan kepada istinbat illah. Ini bergantung kepada pemahaman akal seorang individu mujtahid tersebut di atas permasalahan yang berlaku. Hal ini akan menyebabkan berlakunya perbezaan pendapat dan pandangan untuk menentukan hukum terhadap masalah tersebut. Persoalannya pada hari ini adalah, adakah qiyas masih lagi relevan? Jawapannya adalah ya, kerana qiyas merupakan sebuah metod yang penting dan akan menjadi relevan sepanjang zaman. Ini kerana semakin bertambahnya peredaran zaman, maka semakin bertambahlah masalah furuk yang tidak diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Maka para ulama perlulah mencari ilah yang sesuai untuk disamakan perkara furuk tersebut dengan perkara asal yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Akhirnya dapat disimpulkan bahawa qiyas merupakan sumber rujukan yang kukuh dalam menentukan sesebuah hukum hakam dalam Islam. Ini kerana ia mampu menjawab berbagai-bagai bentuk persoalan yang muncul dan berlaku mengikut perkembangan zaman. Selain itu, ia juga merupakan gabungan antara dalil naqli dan juga dalil aqli yang digunakan untuk menyamakan antara masalah furu' dan juga masalah asal yang berlaku di dalam Al-Quran dan hadis. Ini bertujuan supaya
untuk menyelesaikan permasalahan yang berlaku untuk menjaga kemaslahatan umat Islam pada masa tersebut. Sekian sahaja pembincangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.